Okey, kita sambung tajuk daya apa? Daya ni lah. Dan gerakan dua lah kan. Gerakan dua. Pertama, definisi daya kamu tahulah kan. Kita go through sikit lah, ada record balik yang lama kan. Daya tu dia kata, kalau dia tanya apa tu daya, inilah jawapan dia. Kan? Apa nama kita apa, menarik, menolak kan. Kan, boleh kan? Dia, tapi itulah, walaupun kita tahu daya ni ada formula dia F. Itu F sama dengan MA. Tapi kita tahu kalau nak buat definisi, ini. Dia tak mengikut formula dia lah. Boleh kan? Jadi daya ni ada arah dan magnitude. Sebab tu kita panggil dia sebagai quantity vector. Boleh kan? Tak ada masalah tu. Jadi formula dia F sama dengan MA. Sebab apa? Ni sebab dia lah. Cikgu ada ajar itu tentang hubungan pemboleh ubah. Okey, asalnya formula F sama dengan MA. Ada dia pecah lagi kita jadi formula daya apa? Daya paduan. Bukan daya paduan, daya punya. Daya impuls. Ya, impuls. Kita silap kan. F MA. Jadi F berkadar terus dengan MA, M darab A. Kita tahu A sama dengan V tolak U. Jadi A ni kita akan gantikan dalam formula ni. Betul tak? Jadi F berkadar terus dengan M darab V tolak U ni. Jadi ni kan. Dia jadi nilai ni. Maka dapatlah kan. Kita akan selesai jadi F sama MV tolak MU per T. Dan kita tahu MV tolak MU tu adalah perubahan momentum atau nama lain apa? Ya, impulse. Ni macam recall sikit lah. Impulse dia ada dua formula, iaitu MV tolak MU dan apa? Ataupun sama dengan apa? Ya, FT. Ini. Jadi benda penting lah kan. Tapi bila kamu susun balik formula tu, jadikan F sebagai tajuk rumus. Jadi kita panggil daya impuls. Daya impuls kan. Ataupun kita panggil dalam bentuk definisi kadar perubahan momentum. Apa maksud kadar? Sebab ada overtime. Perubahan maksudnya tolak. MV tolak MU, tolak. Ni penting lah. Ini penting kat sini lah. Ini macam diagram satu lagi kita recall kan. Jadi hukum Newton kedua kata kadar perubahan momentum, itu daya impuls lah sebenarnya. Okey, berkadar terus dengan daya yang bertindak pada arah tindakan tersebut. Yang penting kan daya ni kan, atau kamu kata daya bersih. F ni ada dua maksud kan. Kalau jadi F sama dengan MA, F ni dipanggil sebagai daya bersih. Ni daya bersih. Boleh faham? Ataupun daya paduan. Daya bersih atau daya paduan? Boleh? Ya? Maksud daya bersih. Daya bersih tu aku tunjuk lagi. Bersih apa tu daya bersih kan? Daya bersih ataupun daya paduan. Daya paduan tu? Tadi tengok daya paduan Okey, dan bila jadi formula jadi F sama dengan MV tolak MU per T. Yang ni kita dah panggil daya impuls. Boleh tak? Itu yang mula faham. Jadi sebenarnya terbit je. Kita gantikan jadi formula ni, kita tahu A sama dengan V tolak U over T. Itu je sebenarnya. Betul tak? Kan? Okey, kita sambung balik yang seterusnya. Okey, ni cikgu rasa kamu tak ada masalah kot. Okey, saja cikgu tanya je lah kan. Okey, daripada gambar pertama lah, dengan gambar kedua ni apa kamu nampak beza? Apa itu? Ya? Dalam nombor 2 tu ada berapa orang? Dua orang. Tinggi kan? Jadi bilangan orang bertambah, maksudnya daya bertambah. Betul? Jadi apa yang kita ubah bagi panggil pemboleh ubah manipulasi. Jadi pemboleh ubah manipulasinya adalah daya. Boleh? Yang bergerak balas apa? Yang bergerak balas pecut. Ya, bergerak ialah pecutan. Sebab kita nampak ada perubahan pecutan A jadi 2A. Jadi kita boleh kata sini lah, bila daya kita nak buat macam senang ya. Ni F, maksudnya F dia kecil. Ni 2F, F dia besar. Boleh A, itu 2A, A kecil, A besar. Betul? Jadi maksud bila daya bertambah, pecutan akan
bertambah. Itu sebenarnya kan. Jadi bila kita buat ni, kita panggil hubungan ni adalah berkadar terus. Okey, berkadar terus cikgu ada ajar dulu dengan kamu kan. Kalau kamu ingat tu cikgu ajar. Tak ajar lagi. F sama dengan MA. Step pertama kita kata tak ada pecahan. Kan kan? Kiri kanan tak pecah. Jadi letak F tu lelaki. Belah kiri lelaki, belah kanan perempuan. Jadi hubungan F dengan A, kita boleh kahwin lah Boleh kahwin jadi berkadar terus. Bila berkadar terus, kamu tengok sini, ingat manipulasi, ni nampak F. Nampak? Bergerak balas ialah A. Betul? Jadi graf dia lalu dekat kosong-kosong, maksudnya dia berkadar terus. Berkadar terus Jadi kita kata A berkadar terus dengan F. Pecutan berkadar terus dengan daya. Boleh kan? Jika jisim itu malar. Sebab dalam formula ni kita tak sebut M. Betul? M kita tak sebut. Cuma kita cerita tentang F dengan A saja. Jadi M tu dianggap sebagai malar. M yang ni lah. Objek. Boleh tu maksud dia. Jadi sini, cikgu nak terang sikit lah kenapa daya pemboleh ubah manipulasi ni pada paksi X, cara nak ingat dia iaitu MAXIS. MAXIS maksudnya manipulated variable pada paksi X. Boleh kan? Manipulated variable pada paksi X. Satu contoh dia. Okey, yang seterusnya. Hubungan pecutan dan jisim. Kan? Hubungan pecutan dan jisim. Kamu tengok sini. Kita tahulah. Yang berubah, apa yang kita ubah kat sini? Apa itu? Jisim. Ya, jisim tu berubah. Jisim yang bergerak balas? Pecutan. Ya, pecutan. M, A. Yang tidak disebut ialah F. Kenapa F sama? Sebab orang yang sama. Boleh kan? Jadi F tu samalah. Jadi constant variable ni ialah F, daya. Jadi kita tengoklah. F sama dengan MA, hubungan M dengan E adalah berkadar sengsang. Laki, perempuan, perempuan. Okey. Perempuan-perempuan tak boleh kahwin lah. Jadi berkadar sengsang. Jadi keluarlah graf. Sepatutnya graf dia macam ni. M. Graf dia bentuk macam ni. Boleh kan? Ini graf berkadar sengsang. Tapi kalau kamu belajar like math, nanti dia akan, dia belajar belum? Hukum linear. Tak belajar kan? Hukum linear. Belum kot? Dah? Ada. Dah belajar dah? Dah belajar. Boleh. Ibu tak tahu, tanya kamu lah. Okey, dalam hukum linear, graf melengkung ni, kita jadikan dia lurus, kita terpaksa letak 1/M. Boleh kan? Supaya dapat gaya lurus. Jadi maksudnya sini, A ni, kalau macam ni, A berkadar, ni A berkadar songsang dengan M. Untuk graf yang kita tengok yang sekarang ni, A berkadar terus dengan 1/M. Boleh tak? Maksud sama. Maksud dia sama juga. Walaupun graf tu berlainan, tapi maksud dia sama. Data yang sama. Boleh kan? Okey, itu cerita tentang ni lah. Okey, kamu nak tanya daya bersih ni kan? Okey, cikgu rasa ni tak apa, kita skip dulu. Okey, kita bincang sikit tentang daya bersih. Okey, daya bersih Okey, daya bersih tengok sini. Macam mana daya bersih. Okey, daya bersih, daya paduan. Ada dua kaedah nak dapatkan daya bersih sebenarnya. Kaedah pertama kita guna, cikgu namakan lah. Dalam buku tak ada pun. Tapi cara bagi nama kan dia senang. Kita ada labelkan benda tu. Pertama ialah plus minus. Plus minus maksudnya tolak. So ni kaedah ada banyak. Bukan kaedah plus minus. Macam-macam kaedah sebenarnya. Kaedah kedua formula. Kedua mesti formula. Macam-macam kaedah pun akhirnya formula juga. Dunia ni. Okey. Jadi kita tengok dalam kes ni pertama. Okay, nak cari daya paduan. Daya ke kanan dia 5. Daya ke kiri dia 5. Jadi kita kata daya dia seimbang. Betul tak? Sebab kanan 5 sama. Maksudnya sama magnitude. Tapi arah yang berlainan. Boleh? Itu diterangkan dalam hukum. Hukum apa? Hukum Newton yang ketiga. Newton. Berapa kali Newton ni? Newton ketiga. Faham? Dia kata sama magnitude. Magnitude tahu kan nilai dia kan? 5 ni. 5. Tak tahu. Dekat ni. 5. Tapi arah yang berlainan.
Jadi kita nak kira sini dalam daya ni kuantiti vektor kan. Jadi kita boleh bebas lah kamu nak kata ini positif, tapi mesti kamu kata negatif. Kalau kamu nak kata ini positif, automatik jadi negatif. Boleh faham? Dia bebas. Okay. Tapi cikgu suka kamu kata ini positif, sini negatif. Sebab apa? Kita ikut konsep graf. Kalau graf paksi X, ke kanan adalah positif. Betul? Ke kiri adalah negatif. Cikgu suka macam tu supaya tak ada keliru sangat lah. Tapi kalau kamu nak terbalikkan pun tak ada masalah. Jadi jawapan dia bebas. Negatif tu jadi macam bebas Okay. Jadi berapa daya bersih sebenarnya? Ini daya bersih dia. Nilai dia bersih. Berapa daya bersih dia? Jumlah daya. 5 juga. Arah sama pun 5. Arah berlainan pun 5 juga. Salah tu. Ke kanan 5. Ke kiri 5 juga. tapi arah berlainan. Negatif 5? Itu 5 lah. Kan juga kalau sini positif, sini negatif. Kalau kamu letak sini positif, sini jadi negatif. Mana? Yes. Jadi jawapan apa? 5 negatif 5. Berapa? Cikgu tahu? 5 negatif 5. Tambah lah jumlah. Kosong. Faham? Jadi daya bersih dia adalah kosong. 5 tolak 5 kosong. Faham? Tak kisahlah kamu nak buat sana 5 terbalik ke tak lah. Jadi maksudnya daya bersih ni adalah kosong. Maksudnya sistem ni berada dalam keseimbangan. Bila daya bersih tu kosong, maksudnya daya tu adalah daya yang seimbang. Ada orang tanya, ada soalan tanya lah. Apa maksud keseimbangan daya? Daya bersih sama dengan kosong. Itu jawapannya. Apa maksud keseimbangan daya? Daya bersih, jawapan dia daya bersih sama dengan kosong. Sifat. Macam tu. Boleh Ini metod ni juga panggil sebagai plus minus. Tolak. Tambah tolak. Faham? Ni Okey, metod kedua ialah formula. Itu F sama dengan MA dan F ni kita dah dapat. Itu kosong. Betul tak? M dia 2. A dia kita tak tahu. A dia kita nak cari. Betul? Jadi kita buatlah F sama dengan MA. F tu sama dengan kosong. M sama dengan 2. A tak tahu. Boleh? Dapat juga A sama dengan kosong. Faham? Jadi kita dah faham kan, kalau berlaku keseimbangan daya, mesti ada 2 benda. Iaitu daya bersih sama dengan kosong dan pecutan sama dengan kosong. Faham tak? Ni itu maksudnya. Okey, kita pergi pada yang nombor 4 ni, daya yang tidak seimbang. Jadi berapa ni kamu rasa? Daya bersih dah. 2 Newton. Ya? 2 Newton. 5? 2. 2, okey. 7 tolak 5. Arah berlawanan kan? Ada pelajar jawab negatif 2. Itu pun boleh. Tapi negatif tu tidak penting sangatlah. Faham? Penting. Dia sebab ikut kamu lah kan juga. Kalau kamu letak sini negatif, sini je positif sekali. Faham tak? Jadi negatif tu tunjuk arah je. Faham? Tapi kamu tahu arah ni ke mana? Arah ni ke mana kamu rasa? Kiri ke kanan sebenarnya? Kalau 2 Newton tu. Kiri. Ke kiri. Faham? Sebab lebih besar di kiri kan? Jadi 2 Newton. Okey. Jadi kita letak F sama dengan 2 Newton. Ni tak apalah. Kita force 0. Tak apa. Kita terang dia dah. Okey, tengok yang ni. Cikgu lupa cerita satu benda dengan kamu. Sorry lah. Nanti kita cerita ni. Dia pun penting juga kan. Bila daya seimbang, dia akan berlaku 2 keadaan ni. Iaitu hal laju malar dan rehat. Nanti juga terang lebih detail. Faham? Jadi kamu kena kata hafal boleh lah kan. Okey. Ni. Kenapa daya seimbang? F sama dengan kosong. E sama dengan kosong. Ni pecah 2 pula. Pecutan apa? Hal laju malar dan rehat. Kena ingat tu. Boleh Okey, itu cerita balik daya tidak seimbang ni. Dia terlajak tu kan. Daya tidak seimbang, kamu jawab tadi iaitu 2 Newton. Maksudnya ada nilai. Betul? Tadi kosong. Ni ada nilai. Jadi kita kata F tidak sama dengan kosong. Faham tak ni? F tidak sama dengan kosong. Bila F tak sama dengan kosong, maksudnya di sini daya tidak seimbang. Boleh?
Jadi kita F tak sama kosong, daya tidak seimbang. Boleh? Okey, kaedah kedua, F sama dengan A. Kita dapat ada F sama dengan 2 tadi, kita gantikan. Jarak. F sama dengan A, F sama dengan 2. Ni F. F tadi. Betul. Ni M. Betul tak? A, jadi A dapat 1. Betul tak? Bila A dapat 1, kita kata A tidak sama dengan kosong. Sebab ada nilai. A tidak sama dengan kosong. Boleh? Tidak seimbang, tidak sama kosong. Faham? Tidak, tidak. Boleh? Seimbang, sama-sama. Boleh faham? Tapi sama kosong lah. Itu sebenarnya kan. Dan benda ni berlaku dengan resultant force F tidak sama dengan kosong dan A tidak bersama kosong. Bila A tidak bersama kosong, dia kemungkinan berlaku dia sedang memecut ataupun nyah pecutan. Tak nampak? Okey, dia sedang memecut ataupun nyah pecutan. Faham ke ni? Okey, sekarang kamu cek dulu. A sama dengan 1. Adakah ni dia memecut ke apa ni? A1. Memecut ke nyah pecutan? Memecut. Memecut. Betul tak? Ikut A1 memecut. Okey, betul lah. Apa menunjukkan dia nyah pecutan? Negatif. Ya, negatif. A sama dengan negatif 1 ke apa. Itu nyah pecutan lah. Jadi kamu faham, kamu kena ingat pula. A ni kosong, tidak sama kosong ada dua sebab. Satu, memecut. Ataupun nyah pecutan. Dia kata bertambah. Memecut ni ada dua lah. Kalau pecut maksudnya hal laju bertambah lah. Betul tak? Kalau nyah pecutan maksudnya hal laju berkurang. Kena faham ke kan? Semua orang tak faham. Dengan nyah pecutan ni lain pula. Nyah pecutan maksudnya hal laju berkurang. Tu boleh kan? Ada orang kata arah berlawanan. Bukan. Bukan, salah kan untuk konsep ni. Okey, kita buat sikit latihan. Tengok sini. Hitungkan pecutan bagi blok di bawah. Berapa? Okey, pertama kita guna kaedah plus minus. Ini plus minus. Ini formula. Faham? Berapa dia punya ni? Daya paduan ni. Kalau dia tak bagi tu dia tak ada lah. Faham? Ya? Pecutan dia 4 jawapan dia. Oh, kamu jawapan terus lah. Betul lah, daya paduan dia adalah 8. Masuk 8 lah. Okey, 8 kan. Okey, 8. Formula kita guna pecutan kita dapat 4. Betul kan? 4. Boleh kan? Betul lah kamu kira. F sama dengan B. Sebab kita anggap daya dekat sini tak ada, jadi kosong lah. Faham? Okey, B berapa pula dia punya ni? Daya paduan dia? Daya paduan berapa? Kamu kira kan? Kira daya paduan dulu kan? Kamu nak kira kata boleh tak apa masalah. Apa kamu kira terus ke? Dia bersih apa? Dia bersih dia 8. Salah tu. 14 6 kan? Siapa dah tolak pula tengok arah kan? Oh, kita sama. Kamu tengok arah. Hebat. Dia tengok arah ni, kita penting arah kan? Berapa? 20. 20. Ini silap lah ni Tambah ni 20. Okey. Lepas tu jawapan dia 4. 4 kan? Okey, 4 boleh Okey, C pula. Berapa daya bersih dia? 16. Okey. Okey, ni nak kira lah. Jadi dia punya tu? 1.6. Boleh senang kan? Soalan ni boleh jawab sekejap je sebenarnya. Okey, yang ni? Bawah ni? Ingat kan? Ada daya banyak ada 3 daya tu. Ada bawah ni, daya geseran tu. Ni panggil daya geseran. Daya bersih dia kosong. Bersih kosong. Pecutannya? Kosong. Jadi sistem ni berada dalam keadaan apa? Dalam keadaan hal laju malah atau rehat. Sama ada dia gerakkan dia mungkin hal laju malah ataupun rehat. Tapi dia adalah berada dalam keadaan keseimbangan daya. Faham? Ini adalah sistem keseimbangan daya. Faham Sebab apa? A kosong,
F kosong. Ingat ada kan? Seimbang. Daya seimbang. Apa maksudnya seimbang? Daya kiri sama dengan daya kanan. Itu maksudnya itu dia. Okey, kita buat sikit soalan. Nampak kamu cakap kita bagi soalan soalan simple je lah. Soalan ini kot. Ingat. Soalan ni. Cuba kamu buat. Nombor 1 dengan 2. Ni arah dia. Arah dia kamu tak nampak. Betul sikit arah. Buat satu dulu. Buat satu dulu. Kamu cuba buat satu dulu. Betul arah dulu. Takut tak nampak. Arah. Jawapan 1C. Ya, 1C lah. Okey, 1C. 120 daya. Okey, daya bersih dia kita dapat 100. Betul? Dan formula F sama dengan MA 80 bagi 1.25 dapat 1C. Betul? Okey, nombor 2 dia kata manakah berikut pecutan maksimum? Ya? D. Okey, berapa daya bersih untuk A? 20. B? 4. Salah. 20. 20 juga. Wow. C? 20. 20. Jadi jawapan kamu tepat lah. Iaitu D mesti lain punya kan. Jadi berapa? D berapa dapat? 24. Jadi kita pilih 28 kot silap 24 kan. 24 kan? 52 tolak 28, 24 kan. Kita silap ni Jadi itulah jawapannya D lah Sebab F sama dengan MA apabila daya besar, pecutan besar. Betul? Daya maksimum, pecutan maksimum. Tu sebab adalah F sama MA. Nanti semua tu. A besar D. Boleh Okey, nampak. Kamu boleh cikgu loncat sikit lah Kita loncat sikit. Yang soalan, soalan ni pula. Soalan ni okey sikit. Dia kata kereta berjisim 1 kilogram 1000 bergerak dengan pecutan, dia bagi pecutan. Daya geseran dibagi. Tanya berapakah daya dikenakan oleh kereta? Daya kereta ni F lah. Daya dikenakan oleh kereta F. Geseran 900. Betul? Dia macam matematik sikit lah Jisim dia bagi. Kamu kena tengok lah apa dia punya cara dia Okay, jawapan yang sebelah tu senang lagi lah Boleh buat tengok betul Jawapan ni D. Jawapan dia Okey, kamu tengok. Cikgu tak pasti jawapan apa lah. Cikgu ingat sangat. Okey, tengok sini Okey, 1000 jisim. Dapat dah. Okey, pecutannya adalah 2. Kita kutip maklumat dulu. Saya jawab SPM Dari geseran 900. Geseran kita G lah. Dari ke belakang ni Okey, dari ke depan kita nak cari Daya dikenakan oleh enjin. Jadi kita kata dari ke depan kita tak tahu. Daya bersih apa dia? Ni lah. F tolak 900. Ya, F tolak atau T tolak. Kita buat dari depan tolak dari belakang Saya ingat mungkin situ Okey, T tolak 900. Betul? Daya bersih sama dengan MA 1000 darab 2. Jadi T tolak 900. T ni daya depan lah Jadi kita dapat 2000. D jadi kan? D. Boleh faham ni susah sikit lah juga. Susah sikit lah sebab dia ada macam matematik sikit. Okey, yang ni senang kot Kita mainan berjisim ni. Daya geseran dibagi. Senang sangat ni. Apa jawapan dia? Tengok boleh kira lah. Agak-agak yang senang. 4. 4 Sekejap. Kereta jisim apa? 10. 10. Jisim lah. 4 bagi je. Lindung ni. Sorry lah tak nampak Patut dia nampak 4 kg Jawapan dia D. D lah senang lah Maksudnya 10 tolak 2 8 bagi 4 dah. Itu je lah Jadi kita kata jisim 4
Daya depan 10, daya ke belakang geseran 2. Daya bersih 10 tolak 2. Kan? Apa keluar macam tu? 8. Betul? Daya bersih kita guna formula F sama dengan A. Ganti. 4A. Jadi A sama dengan 10 tolak 2 bagi 4. 42 kan? Boleh kan? Saya tak boleh buat lah ni kan? Okey, tak apalah. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, itu jenis daya tak apalah. Kita terang kemudian dengan kamu kan. Okey, kita pergi pada yang ini pula. Konsep daya bersih dalam komponen X dan komponen Y. Ni dah lebih tinggi sikit lah kan. Level tinggi sikit lah kan. Daya bersih ni kita bincang tadi semua adalah komponen X. Betul? Sebab dia macam paksi X. Daya dia macam tu je kan? Betul tak? Okey, jadi ada dua sebenarnya daya bersih ni banyak komponen kan. Komponen X dengan komponen Y. Kamu belajar engineering mekanik, dia ada komponen Z pula. Susah lah kan, sebab dia 3D. Daya bertindak dalam bentuk 3D kan. Okey, tak apalah kan. Okey, sebenarnya kita punya kehidupan seharian kita ni bukan 2 dimensi, 3 dimensi. Faham kan? Okey. Jadi tengok sini, daya mendata, daya plus minus kita tolak 7 tolak 2, 5 kan, bagus kan. Tak apalah. Okey. Daya pada Y, ni tolak juga 40 tolak 20, sama ke MA. Dia cerita sama juga. Faham kan? Jadi X cerita X, Y cerita Y. Tak boleh cantum. Tak boleh bergabung. Kalau nak gabung kok, kaedah lain. Tak boleh tolak-tolak macam senang. Kamu kata, cikgu daya ni 2 Newton. Macam contoh lah cikgu bagi Katakan ada satu objek macam ni. Ini tarik 2 Newton. Ini tarik 8 Newton. Berapa daya bersih? Kamu 8 tolak 2, 6 Newton. Salah. Kamu 8 tolak 2, 6. Ni salah. Sebab ni komponen X, ini komponen Y. Tak boleh kita gabung. Macam-macam tu saja. Tak boleh gabung cara plus minus. Kita kena gabung kaedah lain. Boleh Okey, tu kena faham sikit kan. Okey, itu konsep yang kamu kena tahu. Okey. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Cikgu nak laju sikit. Ni, cikgu nak terang sikit tentang apa tu daya bersih kosong. Ini macam kenapa yang kamu tadi yang rehat. Ingat tadi kan? Cikgu tak terang habis kan. Okey, kaedah menentukan daya paduan. Keseimbangan daya berlaku bila daya bersih kosong, F kosong, E kosong. Boleh Jadi kaedah menentukan daya paduan. Kaedah pertama plus minus. Untuk komponen X sahaja. Atau untuk komponen Y sahaja. Boleh Jadi kaedah dia, daya kiri sama dengan daya kanan, daya atas sama dengan bawah. Ini maksudnya sudah berlaku keseimbangan daya. Boleh Maksudnya daya bersih sama dengan kosong. Ini maksudnya jumlah daya pada komponen X sama dengan kosong. Tak semesti daya tu ada 2 je. Mungkin 3, 10 kan. Kita nak cari yang bersih tu. Single dah betul. Okey, ni sama juga. Okey. Jadi ni cikgu cakap dia hukum yang ketiga. Setiap tindakan ada tindak balas. Maksudnya bila ada satu daya dikenakan, ada daya tindak balas. Sama magnitude, nombor yang sama, tapi arah yang bertentangan. Itu maksudnya. Jadi cara tak langsung hukum yang kedua ni telah menerangkan tentang konsep keseimbangan daya. Boleh tak? Sebab daya bersih itu kosong. Okey, jadi ada 2 keadaan cikgu terang tadi, iaitu rehat dan pegun. Rehat maksudnya halaju awal kosong, halaju akhir pun kosong. Boleh faham? Sebab dia tak bergerak. Satu lagi keadaan halaju seragam ataupun sama. Dan ini semua kita panggil sebagai gerakan. Boleh? Gerakan macam mana? Pegun. Gerakan macam mana? Halaju seragam. Boleh faham? Jadi bila kamu tengok ni U sama kosong, apa persamaan antara kiri kanan ni? Apa yang sama? U sama V. Ya, bagus. Jadi kita kata U sama dengan V. Bila U sama dengan V, kita gantikan dalam formula ni, A, V tolak U over T, U sama dengan V. Bila dua-dua ni sama, ini menyebabkan A akan menjadi kosong. Bila A menjadi kosong, kita masuk dalam formula F sama dengan A, F juga kita akan dapat kosong. F kosong, E kosong, nampak? Lihat,
hal laju seragam. Ni kamu kena tahu. Ada idea? Boleh? Okey, senang kan? Susah kan? Itulah. Jadi maksudnya ada dua sebab. Orang kata kesimbangan daya berlaku kerana daya bersih kosong. Betul? Kenapa daya bersih kosong? Pecutan kosong. Kenapa pecutan kosong? Ada dua sebab. Dua jenis gerakan. Rehat dan hal laju seragam. Okey. Dia nampak situ je cerita dia. Okey. Ni contoh je lah. Tapi tak apalah. Ada syarat kesimbangan daya kan. Ini cikgu dah cerita tadi. Cikgu laju sikit lah kan. Daya bersih kosong. Contoh 2. Contoh 3. Daya bersih kosong sebab pecutan kosong. Senangnya. Kan? Jadi sebab tolak. Plus minus. Contoh 3. Ni. Daya bersih kosong juga. Ya ke? Daya bersih kosong. Kenapa daya bersih kosong? Sebab objek ni berada dalam keadaan pegun. Faham? Bila pegun, kita kata R sama dengan W. Boleh? Maksudnya R tolak W sama dengan kosong. Boleh? Ini R, ini W. Boleh? R tolak W sama dengan kosong ataupun W tolak R kosong juga. Jadi bila maksudnya daya bersih tu di sini lah F sama dengan ada dua, sama ada W tolak R ataupun R tolak W. Tapi kalau kamu dapat dua-duanya kosong, maksudnya keseimbangan daya. Boleh Maksudnya objek ni tak bergerak, pegun. Ada satu sebab apa? Dia pegun. Dia tak bergerak. Macam kita sekarang duduk macam ni. Keseimbangan daya ni. Daya berat bawah sama dengan daya atas panggil tindak balas normal. Boleh Di atas kita panggil tindak balas normal. Okey, itu cerita tentang tu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Daya seimbang ni tak boleh dengar. Sama je. Daya tidak seimbang pun sama kan. Cikgu laju sikit lah kamu nampak ya kan. Okey, daya seimbang cerita tu sama kan. Bila daya paduan tu tidak bersama kosong. Kan. Pecutan tidak sama dengan kosong. Jadi hak laju tidak sama dengan U tidak sama dengan V. Jadi U tak sama dengan V ada dua sebab. Dia tak beritahu kan? Ada dua sebab. Satu, mungkin U lebih besar daripada V ataupun V lebih besar daripada U. Kalau U lebih besar daripada V maksudnya apa? U lebih besar daripada V. Apa maksud dia? Hak laju awal lebih besar daripada hak laju akhir. Apa kita panggil dia? Hal laju U besar, V kurang. Hal laju berkurang. Ya, hal laju berkurang. Macam ni semua Dan juga kita panggil sebagai dengan nama nyah pecutan. Boleh? Nyah pecutan. Okey. Ni sebaliknya berlaku lah Ni hal laju bertambah pecutan. Jadi ni konsep untuk daya yang tidak seimbang. Boleh? Ciri-ciri dia. Hak laju meningkat. Hak laju berkurang. Memecut. Nyah pecutan. Nampak? Semua ada dalam cikgu terangkan tadi. Itu ciri-ciri dia Jadi yang penting kamu tahu U tak sama dengan V. Mesti U, ciri-ciri U tidak bersamaan dengan V. Sebab tu berlaku yang perkara ni. Jadi contoh di sini kita dah jawab. Asal kamu boleh jawab lah kan. Daya paduan. Berapa daya paduan ni? 5. Senang je. 5 maksudnya tidak bersamaan kosong. Ada nilai. Maksudnya tidak seimbang lah daya. Dan pecutannya sama berapa? 2.5. Ya. 2.5 maksudnya tidak sama kosong. Ini maksudnya daya yang tidak seimbang. Okey. Okey, kita cuba jawab soalan konsep lift lah. Jawab ni kan? Jawab ni dulu juga. Okey, jawab ni dulu lah. Kamu jawab yang nampak? Besarkan sikit. Dia kata sini. Mana kan juga daya dalam keseimbangan. Mana? Dalam keseimbangan. Ya? B. B ada perkataan apa? Hal laju seragam. Ya, laju seragam. Kita jaga laju seragam dengan pegun Okey, betul B biasa. B. Okey, yang ni pula. Tak apa. Okey, ni pula.
Okey. Dia B ayah. Adi. D. Okey, dia kata daya yang bergerak akan buat atas satu objek sedang akan membuat objek apa ni? The balance force, balance force. Daya seimbang, daya seimbang lah Okey, betul lah. Jadi jawapannya D kan. Betul lah D kan. Okey. Okey, boleh So, kamu dah faham dah ni. Ada dua syarat keseimbangan daya. Kamu pun dah tahu. Jadi itu hal laju apa? Rehat dan hal laju mala. Hal laju mala. Itu cerita dia. Okey, kita tengok dalam konsep lift. Orang yang duduk dalam lift. Boleh Dan dia duduk dalam lift tu dia duduk atas penimbang. Alat penimbang. Alat penimbang yang bukan mengukur jisim. Dia mengukur berat. Boleh mengukur berat. Berat dia Okey, jadi dalam mengukur berat dia akan berubah. Beratnya akan berubah bila dalam lift. Kamu tengok sini. Yang pertama, jenis gerakan pertama iaitu keseimbangan daya. Okey, keseimbangan daya. Kamu tengok sini. Okey, kamu tahu rehat pegun U kosong. Lagi satu, hal laju seragam. Kamu dah tahu U sama V. Okey, ni pun kamu dah tahu tadi. E kosong kamu tahu dah. F sama A, F kosong. Macam ulang-ulang balik kan. Jadi kamu tengok sini. Jadi sebab F tu kosong, maksudnya R tolak W sama kosong. Boleh? Itu terang tadi kan. Ataupun W tolak R sama dengan kosong. Boleh? Jadi dalam konsep ni, W sama dengan R. Kalau kamu duduk dalam lift tu berada dalam pegun, itu adalah berat kamu yang sebenar. Kalau kamu duduk dalam lift tu bergerak juga ke atas ke bawah tak kira, tapi dengan laju seragam, itu berat kamu sebenar. Ya. Kadang-kadang orang confuse sikit dengan laju seragam ya. Sebab tu dalam bumi kita ni pun bergerak dengan laju seragam. Sebab tu ada ustaz mana tak? Ustaz Kazim kan? Kamu dengar ceramah dia tu, saintis cakap bumi ni berputar dengan laju. Takkan kita tak terbang? Betul tak? Sebab dia bergerak dengan laju seragam. Bila bergerak dengan laju seragam, kita akan berada dalam keadaan normal. Tak ada apa, tak rasa. Contohnya bila kamu naik kapal terbang. Berani naik kapal terbang? Naik kapal terbang, sampai ke atas. Bergerak kapal terbang ni. Macam dalam bilik je. Nampak tak? Maksudnya itu adalah laju seragam. Kita rasa dalam keadaan normal. Sebab tu bumi ni berputar mengelilingi matahari pun dengan hal laju seragam. Bila dia bergerak dengan hal laju seragam, kita akan rasa tak rasa pun nak ke depan ke, dia tak memecut. Faham tak? Tapi dia ada serta nak tambah hal laju, tapi tambah hal laju tu pun dalam keadaan konsisten lah. Tak ada. Drastik memang kita teruk. Faham Dia ada. Sebab betul bumi ni kan belajar ellipse tu kan. Okey Lepas tu konsep laju seragam Okey, kita tengok pula. Ini pun samalah kisah yang sebaliknya. Okey, dia kata hal laju meningkat ataupun hal laju menurun. U tidak sama dengan V. Itu dah terang tadi dah kan. Bila A tidak sama dengan kosong, F tidak sama dengan kosong, dia berlaku keadaan R tolak W tidak sama dengan kosong. Mungkin R lebih besar dari W ataupun R lebih besar daripada W lebih besar daripada R. Mungkin dua keadaan akan berlaku. Boleh kan? Dengan syarat dia berlaku pecutan. Kamu naik lift tu memecut ke atas. Maksudnya berat kamu akan berubah. Tak normal lah. Boleh faham Senang macam ni. Kalau kamu naik lift tu naik ke atas, berat kamu naik. Sebab dia naik. Bila lift tu turun, berat kamu turun. Nak faham? Tadi kamu cakap lagi, kira lah. Sekarang tunjukkan ni cara ingat. Faham? Saya kira pun tahu. Okey. Okey, itu dah cara. W tidak sama dengan R. Boleh Tak ada masalah kan? Okey, kita buat satu soalan. Soalan ni. Soalan lift Dia kata sini. Hal ni. Keluar. Ada. Okey, dia kata bagi jisim 60 berada dalam sebuah lift. Lakarkan gambar raja jasad bebas. Ni kena jasad bebas ni. Menggunakan simbol W dan berat R dan simbol ni. Jadi W ni arah dia ke mana? Bawah. Bagus. R ke atas. R ke atas. Jadi kita suruh lukiskan. Bukan lukis, tulis sajalah.
Jadi kamu tulislah je lah. Ini adalah R. Ini R, yang atas R, yang dah bawah tu adalah W. Boleh? Itu yang pertama kita dah selesai ke dah. Dia kata hitungkan magnitude R apabila leaf berada dalam keadaan pegun. R apabila leaf dalam pegun. Bila pegun, R dengan W macam mana? Sama ke tak sama? Sama kan? Bila sama, jadi W sama dengan apa formula? W sama dengan Kita belajar W sama dengan G. ya mg. M kita dah tahu 60, G berapa? G 9.8. Ya 9.81. Kamu boleh kira. Tapi dalam cikgu ni bagi cikgu bagi 9.81 kan. Jadi bila kamu kira dalam pergerakan pegun apa jawapan? 588.6. Ya. Cikgu cikgu Kishincai ni. Cikgu run off lah apa jawapan ni? 50 ni 50 ni 60 sorry. 60 darab dengan 500. cikgu ingat kita tukar 50 lah. Saya silap ni rasa. Okey soalan 50. Jadi kita padam balik sekejap dah macam mana ni sekejap. Padam ni. 50 tu betul. Berapa dapat ni? Apa yang 60 tadi? 50 pakai 50. 50 490.5. 490. 90. Point 5. Point 5 Newton Boleh faham Okey dia kata nombor 2. Daya bergerak, leaf tu bergerak ke atas dengan pecutan. Adakah daya seimbang? Tak. Daya seimbang kan? Jadi daya tak seimbang rasanya dia bergerak ke atas apa yang lebih? R yang lebih kan? Jadi bila R yang lebih, maksudnya kita tahu R lebih besar daripada W bila dia bergerak ke atas pecutan. Jadi daya bersih ada dua kaedah. Satu kita guna plus minus. Jadi plus minus apa? Plus minus apa? Kata R lebih besar daripada W. Jadi plus minus siapa tolak siapa? Ya, R tolak W. Faham? Lagi satu kaedah formula. F sama dengan MA. MA. Nampak tak? M dia berapa? 50 kan? A dia 2. Nampak? Ni 2. Ini 50. W kamu dapat tadi kira apa? 490.5. Ganti je lah. Jadi kan R tajuk rumus. Gantikan. Jadi R tolak W sama dengan MA. Kita dapat formula ni Jadi R sama dengan M 50 darab 2 tambah 40. Berapa jawapan? 590.5. 500? 590.5. Ya, 0.5 Newton. Boleh? Jawapan ni. Boleh Okey, yang ketiga. Bergerak dengan hal laju seragam. Kalau cikgu buat jahat sikit, dia bergerak ke atas dengan hal laju seragam. Jadi berapa bacaan? Masuk je kan? Oh, tak ada berat? Laju seragam? Dah. Laju seragam apa? Daya seimbang ke tak? Seimbang. Apa lagi daya seimbang? Apa lagi syarat daya seimbang? Dia kena sama dengan Saya suruh hafal tadi. Daya seimbang ada dua syarat. Apa dia? kena Satu laju seragam, satu lagi apa? Tak ingat? Pegun. Tak. Jadi dua. Pegun dengan laju seragam. Boleh Sebab apa sama? Sebab U sama dengan V. Betul tak? Jadi apa jawapan yang tiga ni? Kosong. Pasal apa dia kosong pula? Ya. Maksudnya tak ada berat pula.
Maksudnya kamu timbang dalam, kamu naik kapal terbang, okey lah kamu timbang pen ni. Oh, kosong semua. Oh, tak ada berat. Boleh tak rapung lah. Boleh faham? Kalau kosong tu kamu boleh terapung maksudnya. Timbang berat, kosong. Budak tu terapung. Kalau tengok tak terapung, duduk biasa je lagi. Apa tu? Kanchan. Okey, sekarang tanya mu, hal agak apa jadi bagi pecutan? Pecutan apa? Sifar. Ya, pecutan sifar. Kita guna formula atas. Dia kata bergerak ke atas. Jadi buat R tolak W sama dengan MA. M dia 50, A kosong. Kan? Jadi R sama dengan W. Balik pada ini. Faham tak? Boleh faham tak? Kena ingat, selalu pelajar confuse. Dia tengok, cikgu, pasal apa kaya kira ni tak guna ni 4 ni? Oh, ni, buat PAP buat apa dia bagi 4 ni? Dia kata kan, itu trik. Dia letak 100 pun, dia letak berapa ke, kamu pergi masuk nilai ni habis lah. Nampak tak? Sebab U sama dengan V. Bila U, masuk U sama dengan 4, V pun sama dengan 4. Jadi A sama dengan kosong. Itu kamu kena tahu. Boleh itu cara dia lah. Itu soalan dia kan. Okey. Kita pergi pada konsep lain pula, sistem takal. Sistem takal sebenarnya sebelum sistem takal, cikgu nak ajar satu lah. Cikgu lupa nak ajar kamu satu benda tadi. Cikgu nak bagi, sebab nak laju sangat. Tengok kamu macam boleh buat, cikgu nak bagi satu lagi iaitu, mana pula dah, dia hilang pula. Iaitu jenis-jenis daya lah. Ni. Jenis daya. Daya yang ada dalam dunia ni. Boleh? Ada daya sebut nama daya, ada daya yang tak sebut nama daya. Okey, daya geseran. Kamu tahu lah sentiasa menentang arah daya. Kalau kamu gerak ke kanan, daya geseran ke belakang. Ke kiri. Begitulah dan daya geseran ni kadang-kadang tak sebut dengan nama daya. Sebut nama geseran je. Betul tak? Berapakah geserannya? Daya geseran tu. Okey dari satu daya graviti. Atau nama lain dia berat. Berat arahnya sentiasa ke bawah. Ingat. Ataupun ke pusat ke pusat bumi. Boleh tak? Okey, kaki sakit lah. Tak. Macam lengur. Okey, lagi satu daya tujang ke depan. Maksudnya dia bergerak ke depan ni. Ini daya tujang ke depan. Daya tujang ke depan. Jadi bila ada ke depan, ada daya menentang. Dia panggil daya serik. Daya serik. Serik ni macam geseran juga lah. Faham Geseran di udara kita panggil serik. Okey. Tindak balas normal. Tak apalah. Tindak normal ni berlaku pada objek yang berada di permukaan bumi. Bagilah bukan ni. Ni. Objek berada di permukaan bumi, iaitu berat ke bawah. Ni ada berat. Ni pada berat. Ni ada berat. Sama semua berat. Tak ada masalah. Jadi kalau ditanya apakah daya yang ada pada semua objek? Kamu jawab berat. Betul tak? Berat. Jadi ini dalam darat lah panggil tindak balas normal. Dekat udara, daya angkat. Dekat air, kita panggil daya apung. Boleh? Okay, itu contohlah. Lepas tu panggil daya ni. Daya serik terang tadi dah. Tindak balas normal. Daya apung dalam air. Kita akan bincang dalam bab yang seterusnya nanti bab tekanan, daya apung ada formula dia pula. Lagi satu kita panggil tegangan tali. Contohnya kalau objek tergantung. Macam ni. Cikgu letak objek macam ni. Cikgu gantung dekat shieling. Ni shieling dari tali. Faham? Tali. Jadi apa daya bertindak pada ni? Atau kita kata gambar raja jasad bebas. Apa daya yang pertama bertindak dia? Pertama daya apa? Daya berat. Ya, berat. Arahnya ke? Kamu pergi ke pusat dia, terus macam ni. Berat. Lagi daya apa tidak ada? Daya angkat. Daya angkat. Boleh. Daya angkat yang ni tempat dia tergantung, kita panggil daya angkat. Daya tali tu. Panggil tegangan tali. T. Boleh? Tegangan tali. Dan tali ni tak putus, cantik, elok, tergantung elok. Adakah sistem ni berada dalam keseimbangan? Ya, sebab dia berada dalam keadaan pegun. Jadi kita buat kesimpulan T sama dengan W.
Boleh, daya atas sama dengan daya bawah. Okey. Daya bersih sama dengan kosong. Pecutan sama dengan kosong. Nampak? Kita boleh nampak benda tu kan? Okey. Jadi, daya angkat, terang tadi, inilah kapal terbang. Okey ni nama-nama daya lah. Ada lagi tak? Tak ada kan? Okey, kita teruskan. Kalau kayu ni boleh bergerak pula pakai boat tu kan? Ni sama je lah. Dia akan kita cakap daya ke depan dengan daya geseran. Boleh kan? Kadang-kadang sebut tujahan juga. Kadang-kadang tujahan apa? Seret. Okey, kita teruskan lagi slide dia. Kali ni kita bincang sistem takal. Faham? Kalau kamu tengok sistem takal ni, kalau kamu tengok sistem takal ni, kita dapati bahawa takal mana akan turun ke bawah, takal mana akan naik ke atas, berdasarkan logik akal. Mana yang turun bawah? 4 kg. Ya? 4 kg. 4 kg turun bawah 3 kg akan naik ke atas. Itu cara lumrah. Betul lah, logik kan. Lagi satu, kita pergi pada daya yang bertindak pada sistem takal. Kita anggap tergantung. Faham? Apa daya pada ni 3 kg ni? Dia apa? Daya apa bertindak pada 3 kg? Berat. Bagus. Beratnya adalah ke bawah. Lagi? Tegangan tali. Ya, tegangan tali. Boleh? Mesti arah bertentangan kan? Hukum meter ketiga. Okey, yang ni? Yang 4 kg bersama kan? Ini adalah berat. Tapi berat 4 kg ni kan? Ini adalah tegangan tali. Tak pergi sini siapa? Okey. Jadi tegangan tali ni dengan ni adalah sama. Kenapa sama? Sebab tali yang sama. Boleh? Maksudnya tali tu ditarik oleh dua. Jadi tegangan tali sama. Sebab diagihkan. Sana tarik sana. Macam orang tarik tali kan? Tarik kanan, tarik ni. Tapi tali tu yang sama. Jadi tali tu tegangan sama. Sebab dia hasilkan oleh dua-dua tegangan. Boleh? Jadi T tu sama. Tak ada masalah Okay. Jadi kamu dah tahu dah tu. Soalan dia. Tunjukkan daya yang bertindak saja. Sudah tunjuk dah dalam gambar ni. Okey ada bukit tak apalah. Tunjuklah. Tu dah. Dia siap kira Mana tu siap kira itu darab mg plan dan yang bawah pula mg juga. Boleh jadi daya ni lebih besar daripada daya ni. Tu yang menyebabkan ini turun ke bawah, ini naik ke atas. Boleh masalah lah tu. Okey. Ini apa? Daya apa ni? Tegangan tali. Ini pun tegangan tali. Boleh? Okey, hitungkan daya paduan. Berapa daya paduan ni? Paduan. Daripada apa? Siap. Oh, daya paduan. Yang kedua. Daya paduan ni ada kaedah, dua kaedah kan? Plus minus dengan formula. Tapi formula kamu kira apa pecutan tak bagi. Jadi kita guna kaedah plus minus. Beza daya. Berapa daya? Daya paduan ni beza daya. Berapa daya dia? So, Ustaz cari daya paduan ni W tu tolak dengan W tu? Ya, betul. Oh, sebab tali sama. Ya, tali sama. Okay. Ya, tolak. Jadi kita dapat berapa tu? 9.81. Ya, 9.81. Jadi kamu tolak, kamu dapat 9.81. Ini daya bersih. Ataupun daya paduan. Maksudnya, kalau kita letakkan seperti kenderaan, contoh aja bagi kenderaan. Katakan ini adalah, katakan ini 4 kg objek. Boleh? Kg kan. Ini ada 3 kg objek. 3 kg. Jadi daya ni ke belakang ni adalah 29.43. Betul? Daya ni adalah 39.24. Boleh? Jadi daya paduan ni kita kena tolak lah. Kan? Sebab dia akan bergerak pada arah sini. Boleh? Tu daya paduan ni. Pada arah situ. Tadi tegangan tadi ni lah. Sini, sini. Itu macam tu. Gambar aja. Kamu agak macam kereta api lah. Yang ada apa? Gerabak. Antara gerabak ni gerabak. Tali ni kat ada. Okey. Okey, hitungkan GC yang bergerak.
Berapa jisim yang objek yang bergerak? Hitungkan jisim yang bergerak. Jadi adakah 4 kg tu bergerak? Ya, 3 kg bergerak. Ha? Ya, jadi kita kena jumlahkan lah. Boleh? Okey. Jadi 3 tambah 4 jadi 7. Oh. Ni soalan ni sebenarnya tak ada. Sebenarnya ini bukan soalan. Cikgu saja letak benda ni supaya kamu faham. Kadang-kadang soalan periksa terus tanya dalam lah. Ada ni tanya yang basic-basic. Anak-anak soalan tu. So, kamu nampak Okey, yang kedua, cari pecutan. Kita boleh guna formula. Bila minta pecutan, kita tahu formula F sama MA. Jadi bila F sama MA, kita tahu daya bersih dia, kita dah dapat tadi dah, 9.81. M, kita dapat 7. Jadi A, kita boleh cari. Terus dapat, jadilah formula tu. 41.4. Ya. Jadi tengok sini. Begitu ni arah dia Jadi maksudnya kan, objek ni akan naik ke atas dengan pecutan A. Objek turun ke bawah juga dengan pecutan yang sama, A juga. Tali yang sama, T yang sama dan pecutan yang sama. Jadi kamu dapat A 1.40. Okay. Jadi maksudnya objek ni ke atas dengan pecutan A, objek turun ke bawah dengan pecutan E juga. Itu 1.40. Boleh? Okay, soalan yang pertama. Jadi kita dah guna kaedah plus minus dekat sini. Betul tak? Ini kita guna kaedah plus minus. Ini kita guna kaedah formula. Boleh? Ini kita dapatkan M. Jumlah M tu. Betul? Okey, soalan cari tegangan tali. Tegangan tali. T, nilai T nak cari. Kalau kamu tak tahu nak cari nilai T ni, kamu boleh buat part by part atau bahagian demi bahagian lah. Kamu boleh buat bahagian ni saja. Kamu nak buat bahagian ni dulu ke? Kamu nak buat bahagian ni dulu pun boleh. Maksudnya kita tengok 4 kg ni apa daya yang tidak pada 4 kg? Apa daya yang tidak pada 4 kg? Ini kan? Apa tu? 39.24, betul tak? Atas ni adalah T yang kita tak tahu. Apa yang kita dah tahu lagi pada dia? Kita dah tahu. Ya, pecutan. Arah ke bawah atas? Ke bawah. Ya, arahnya ke bawah iaitu A sama dengan 1.4. Betul? Jadi kita guna kaedah cikgu ajar tadi iaitu kaedah daya bersih, daya paduan plus minus. Jadi apa tolak apa? Mana tolak mana? Sekarang tanya objek turun ke bawah ke atas? Ke bawah. Ke bawah. Jadi siapa tolak siapa? Tapi tadi. Yalah, mesti bawah tolak atas. Betul tak? Dia ikut arah yang mana. Siapa yang menang, dia yang ke depan. Faham tak? Jadi 30, hilang cuba tekan ada tekan apa tak ada kan? Oh ni. Jadi 39.24 tolak T. Itu adalah kaedah plus minus. Betul tak? Itu adalah plus minus. Formula MA. M berapa? M 4. A 1.4. Kamu selesaikan lah. Kamu selesaikan. Slow lah Ni saya kat ni boleh jawab plus minus lagi Berapa tu? 23.64. 23.64 Harap betul lah Sebab cikgu tengok jawapan je Sebab dia ya. 34.4 dapat bukan? Oh, cikgu buat. Yang sebelah tu 40. Oh 40 patutlah ikut kamu lah apa tadi kan? 33.64. Ya betul. Kamu ingat kalau cikgu lah kalau orang lain tak tahu 33.64 ya? Betul dapat Newton. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Bukan soalan seterusnya. Jadi kita guna kaedah cari nilai T tu guna 4 kg. Betul tak? Kita guna 4 kg punya objek. Kaedah 4 kg. Kita guna 4 kg. Sekarang kita cuba guna 3 kg lah. 3 kg. Tapi T tu sama tak sama masa?
Apa cuba cakap tadi? Sekejap. T dia atas T. Yang ini adalah 29.43. Adakah T ni sama dengan T ni? Sama tak sama masa? Cuba dia terang tadi dah. Sama tak sama? Sekejap. Dan A dia. A dia sama dengan 1.4. A sama. Adakah T dia sama? Tak sama. Cikgu dah terang tadi kalau kamu sedar ni. Jawapan dia sama. T mesti sama sebab tali yang sama. Tali yang sama, T yang sama. Yang tu kan? Ya. Faham. T T yang sama T yang sama, A yang sama. Kan? Jadi kita kira nak kira juga betul tak dapat T tu. Sekarang kita tahu kan? Okey, kita buat. Siapa tolak siapa sekarang? T tolak 29. Ya, bagus. T tolak 29.43. Kalau tak dapat pun jawapan mungkin dekat. M A 3 A 1.4. Betul tak? Selesaikanlah. T sama dengan lebih kurang lah Kalau tak pun sebab kita round off perpuluhan tu je masalah jawapan kita tak tepat. 33.64 Newton. Betul? Sama tak? Jadi T yang sama, ingat. T yang sama, A yang sama untuk kes ni. Boleh Ada soalan untuk sistem takan? Jadi betul sistem takan ni sistem yang pertama. Set kedua pula lain pula. Okey, kita pergi sistem takal set yang kedua. Macam ni pula. Kali kita letak pemberat dengan troli. Takalnya di sini. Takalnya di sini Mana ni? Takalnya di sini. Jadi pada pandangan kamu katakan ni pemberat ni kita letak, pemberatnya akan turun ke bawah lah. Biasanya kan. Ni atas meja lah, permukaan meja. Troli ni akan bergerak ke kanan. Itu secara lumrah dia. Jadi troli ni akan bergerak dengan A. Pemberat tolak dengan A juga. Ke bawah. Tapi arah dia ikut. Ini arah pasti X, ini arah pasti Y. Nampak? Gitu. So, kita faham sikit lah benda ni. Dia lain sikit ni tadi kan. Tadi dua-dua Y cantik lah. Okey, dia kata jisim troli 2 kilogram. 2 kilogram. Di atas meja. Okey, tak apalah. Troli itu bergerak dengan 5. Dia beritahu troli itu bergerak berjutaan pula. Menentang arah geseran. Ada geseran pula. Geseran. Jadi ada geseran kat sini. Ada kat sini Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi troli dan pemberat. Tapi kita padam dulu ni. Jasad bebas semua yang melibatkan daya Kita tak masuk Jadi pertama berat troli. Dah senang Mesti kita letak dekat troli. Arahnya ke? Ya, kita letak ke bawah Ikut tu ke? Macam tu. W. B. Berat bagi pemberat. Ya, bawah pemberat juga. Okey. Lepas tu tindak balas normal troli. Ke atas. R. Boleh. R. Tali. Benang tu. Ke atas. Dari geseran. Ke kiri. Dari geseran ke kiri. Ni tegangan tali juga. Dia dari geseran ke kiri. Faham tak ni? Boleh kamu kena lukis macam ni. Itu panggil gambar rajah jasad bebas. Faham tak ada masalah Jadi ini bantu kamu banyak juga lah Okey, jadi kamu tahu nilai M dengan A. Dah tahu dah nilai M dan A. Maksudnya pecutan, maksudnya dia ada A sini. Sini A dia ialah 5. 5 ke? 5. Jadi A ni sama dengan 5. Faham? Dia sama juga. Nilai dia A Dan dari geseran 4. Dia ada 4 Newton. Kamu dah tahu. Jisim 2 kilogram lah. 2 kilogram. Tahulah berat dia pula. Takut berat dia ke darat 10. Tengoklah kira macam mana Bandingkan berat troli dengan tindak balas R. Apa kamu kata? Adakah sama atau tak sama?
sama kan? Dia kata, ya samalah sebab troli tu akan bergerak. Walaupun troli tu bergerak dalam keadaan macam ni, tapi dia melibatkan paksi X. Kalau paksi Y dia tetap sama. Faham tak? Dia tak terangkat apa kan? Okay. Jadi kita kata W sama dengan R. W sama dengan R. Okey. Itu kan daya paduan yang bertindak ke atas troli. Daya paduan kita boleh guna formula. Apa formula daya paduan? F sama dengan A. Kenapa kita guna F sama dengan A? Sebab kita ada A. Betul tak? Jadi kita ada tak apa nama tu? Kita ada tak dia punya plus minus? Boleh juga. Tapi masalahnya kita ada benda kita tahu. T pun kita tak tahu. Betul tak? Jadi banyak kerja lah. Jadi kita tahu F sama dengan A tu boleh buat lah. Daya paduan ialah F sama dengan A, jadi 2 darab berapa? 5. Boleh? 2 darab 5. Jadi dapatlah F sama A 2 darab 5 sama dengan 10 Newton. Sebenarnya ada 2 kaedah kan, plus minus dengan ni. Kalau plus minus dia itulah. Plus minus apa dia? Formula. Beritahu cikgu. Plus minus dia. Ini formula kan? Kalau plus minus dia apa? Sebut cikgu. Untuk troli. Ya? Sebab Plus minus apa? Plus minus. Kamu cerita troli atau cerita pemberat tu? Sana. Pemberat. Tak cerita pemberat troli. Dia kata troli ni. Ha. Plus minus apa? Ya? Ya, T tolak 4. Ya. Jadi kamu tahu plus minus ialah T tolak G ataupun T tolak 4. Jadi kamu boleh dapat T ni. Betul tak? Bila kau dapat T ni, bila kau dapat T ni kau boleh dapat sebab sama. Nampak tak? Senang lah. Itu yang kamu kena tahu. Dapat T ni ada kelebihan dia. Okey, mesti soalan seterusnya D ni akan tanya T. Tengok. Okey, tak apalah. Hitungkan tegangan. Nampak soalan dia. Nampak? Jadi samalah. T tolak 4. Padam ke? T tolak 4 sama dengan 10. Betul tak? Jadi kamu dapat T sama dengan berapa tu? T sama dengan 14. Kan? T sama dengan 14. Dapat T sama dengan 14. Maksudnya kalau sini 14. Sini pun 14. Okay, 14 dengan 14. Dia faham tak ni? Satu 14, satu lagi pun 14. Okey, tengok yang seterusnya. Berapakah jisim pemberat jarak itu? Okey, kalau dia tanya jisim pemberat ni, kita tahu dia ada daya apa? Dia ada daya apa? Ni. Kamu ambil kat sini, kes ni. Daya bersih dia berapa? Daya bersih. Okey, plus minus tu. Ke bawah. B tolak 14. Ya, bagus. Daya bersih pertama B tolak 14. Betul tak? Itu pertama. Okey, formula? M darab dengan 5. Ya, M 5M. Betul tak? 5. Dah tahu okey lah, M 5 tu kan. Okey, B ni berat. Berat apa formula berat? W sama dengan mg. Ya, mg. Jadi kamu tahu mg. Jadi kita pakai 9.81. M kita adalah berat pemberat juga. Betul? Jadi kita buat 9.81 M. Betul tak? Tolak 14 sama dengan 5M. Soalannya apa? Berapakah jisim pemberat? M lah. Jadikan tajuk rumus lah. Nampak tak? Kita balik situ. Jadi berapa? Asal ni soalan buku teks tu asal ni. Tak juga. Wah, lupa. Okey lah. Jawapan dia 2.91. Berapa? 2.91. Ya, 2.91 lah. Maksudnya kamu tolak, so kamu boleh buat ni kan. Ini 4.
2.81. Betul kan? Tolak sini. Sama dengan 14 bagi ni kan? 14 bagi bahagian. Berapa dia? M 2.91 kg. Jawapan ni. Boleh faham 2.91 kg. Macam kita tengok jawapan dia. Kadang buku ni pun salah juga bagi. Sebab dia tak bundarkan. Kalau sama okey lah. Betul sama. 2.9106. Besar sikit lah. Okey, boleh kan? Okey, tu jenis-jenis daya. Okey, kita tengoklah cara nak lukis gambar raja jasad bebas. Kat sini kan. Ni nak cara lukis sikit lah gambar jasad bebas. Sebuah buku. Ni R dengan W. Buku diletakkan di atas meja. Okey ni R dengan W. Spring sama juga, iaitu berat dan tindak balas spring ataupun tegangan spring. Boleh kan? Berat buku tadi tidak boleh normal. Berat objek dengan tegangan spring. Kalau tali, tegangan tali. Samalah. Spring tu macam tali lah. Okey kan? Okey, kalau tengok benda sebuah beg di satas condong. Ni masalah ni. Satas condong kita akan bincang lebih banyak ni kan. Sudut-sudut, sin, cos, kita bincang. Jadi daya berat ni W. Ada tentu W. Okey. R-nya yang ni. Ni R dia. Bukan R dia yang macam ni. Sebab dia ikut pada pusat. Ni N. Kau tengok apa dia beritahu. W adalah berat beg. Okey. R tindak balas normal pada satas condong. Okey, tindak balas normal dia. Dan N tindak balas normal daripada penahan. Kalau ada geseran, kita letak geseran sekali. Boleh faham Banyak sikit cerita dia kan. Daya, bertiga daya dia pecah kan. Dilerai kan. Nanti kita bincang lerai daya lah. Kan masih daya paduan. Okey. Sama juga trailer yang bergerak. Trailer. Pertama, arah gerakan dia. Okey. Lepas tu ada 13 normal, berat, daya geseran. Dan ada pula daya tarikan untuk badan lori dengan ni. Ada pula Okey, drone sama juga. Kita ada ni berat dan daya angkat. Macam kapal terbang lah. Macam kapal terbang sikit lah. Okey. Dan roket. Roket Roket naik ke atas. Arah gerakan ni tak kisahlah, ni bukan daya Tujahan roket. Tujuan roket. Berat roket. Rintangan. Udah ada 3 daya lah. Ini. Boleh? Okay, tak ada masalah Okey, kita tengok yang ini. Ini sudut ke ni Okey. Soalan ni. Dia kata Raja seorang budak menarik sebuah blok permukaan kasar. Permukaan kasar maksudnya apa? Ada apa? Kasar tu maksudnya apa? Ada apa? Permukaan kasar maksudnya ada apa? Ya, dia ada geseran dengan daya F. Dia tarik dengan daya F. Raja manakah rujukan daya pada blok itu? Sekarang kita lukis gambar raja jasad bebas. Betul? Dia tolak dengan F, tarik dengan F. Apa lagi yang ada daya pada dia? Misalnya senang, sebab objektif. Jawapan apa? Tertekan. Apa? Daya apa ada? Berat. W kan? Ada tindak balas normal. R. Betul? Dan ada daya geseran. Ini lah. B ni tak lengkap lah. Tak ada daya geseran. C ni betul juga. Daya ke atas boleh juga tulis sini Daya atas pun boleh. Tapi secara lumrahnya kita panggil daya normal. Tindak balas normal. Boleh tindak balas normal. Lifting force ni sesuai untuk kapal terbang. Kamu kena faham lah. Contohlah. Kalau kamu tengok ni betul lah ni. Berat ada, ni ada. Sebab lifting force ni jadi salah. Tu dia. Kita taruh jawapan dia lah. Okey, hari ni kita bincang sikit tentang daya paduan yang bertindak dalam keadaan komponen X dengan komponen Y. Kita nak gabungkan komponen X dengan komponen Y. Sekarang ni kita nak gabung ni. X punya hal, Y punya hal kan. Okey, tengok sini. Konsep dia gabungan komponen X dengan komponen Y.
Okey, daya paduan diberi, daya komponen X diberi, daya komponen Y diberi. Apa tu? Dicari, sorry. Daya ni dicari. Kita nak cari. Daya paduan kita nak cari. Okey, kita tengok dia. Daya paksi X 4 dengan 7. Berapa daya bersih dia? 3. Arah? Ke kanan. Betul. 4 dengan 8. Daya bersih dia? 4. Arahnya? Ke atas. Nampak? Sekarang kita nak gabungkan 4 dengan 3. Boleh? Macam nak gabung 4 ni komponen Y, 3 ni komponen X. Nak gabungkan. Jadi nak gabungkan kita guna kaedah banyak lah. Jadi komponen X nya ialah 3 tadi. Komponen Y dia adalah 4. Jadi nak gabungkan dia, kita boleh lukis vektor kan. Lukis vektor dan arah segi 4 selari. Faham tak? Jadi maksudnya vektor ni kamu tengok kan, arah ni ke 4 Newton ke atas, 4 Newton ke atas, 4 Newton ke atas. Boleh? Boleh Yang ni 3 Newton ke kanan, kanan. Boleh Lepas tu kamu buat daya paduan dengan skala. Ikut skala diberi. Kalau kamu nak pakai skala sendiri boleh tak? Kecuali dia bagi. Katakan skala dibagi. Dia kata 1 cm 0.5 Newton. Maksudnya kalau 8 cm 4 Newton lah. Boleh tak? 6 cm 3 Newton lah. Jadi kita lukis dalam keadaan ni. Kita lukis pembaris. Kamu lukis je ni. Pastikan ni 90 darjah lah sudut ni kan. Semua ni 90 darjah. Lepas tu kamu lukis ini. Kamu tengok sini, ke kanan, ke atas. Kamu anggap ini adalah mula dan sini adalah akhir. Boleh? Ke kanan, ke atas. Ke atas, ke kanan. Nampak? Semuanya bertemu pada titik dia. Sini start, sini ending dia. Betul tak? Ini yang dikatakan sebagai daya paduan kamu. Boleh? Daya paduan. Jadi daya paduan kamu, bila kamu dah buat ni, kamu ukur panjang berapa. Bila kamu ukur panjang dia, lepas tu kamu kena bahagi 2. Tahu kan? Kena bahagi 2 kan? Nak dapat dalam Newton kan? Sebab ikut skala ni. Jadi kamu akan dapat 8 cm. Dapat dia dah, kita terang tadi dah. Ukur panjang ni. Dan kamu dapati panjang dia lebih kurang 10 cm. Jadi 10 cm bahagi dengan 2 dapat 5 Newton. Dan boleh juga guna kaedah teorem Pythagoras. Sebab apa? Sudut dia 90 darjah. Kalau sudut dia tak 90 darjah, kamu tak boleh guna teorem Pythagoras. Kamu guna kaedah biasa. Guna kaedah lain pula. Kaedah ni. Kaedah ni guna. Tapi guna yang apa? Protektor dengan sudut dia. Kena ikut sudut dia kira panjang. Nanti boleh tunjuk umur kamu. Benda ni Okey. Tu contoh dia. Slide hilang sekejap. Okey Nanti juga terang kamu lah betul-betulnya. Ni juga terangkan. Kamu nampak gambar ni kan? Nampak kecil ni kan? Cikgu akan terang satu-satu macam mana nak guna ni. Nampak? Protektor semua ni. Nampak? Saya nak lukis satu-satu ni. Macam mana kalau sekiranya daya jadi macam tadi tu. Boleh terang kamu macam tu. Tapi nanti kita panjang sikit masa nak terang ni Okey, boleh hilang ke? Tak ada. Dia macam tu Jadi kita tahu mencari daya paduan kita guna kaedah vektor. Segitiga boleh. Teorem Pythagoras. Ada lagi banyak kaedah. Bukan setakat kaedah kita guna tadi plus minus. Nampak? Kita guna kaedah ni. Bukan setakat guna kaedah plus minus. Kita guna kaedah ni. Yang kaedah kedua mesti formula. F sama dengan A juga. Sama tu. Okey, kita stop kat sini lah kawan. Kita jumpa lagi lah kawan. Start rakaman. Tak ada soalan saja.